pokok ni memang kita tahu banyak sangat benefit, banyak sangat kelebihan dia. Dan sangat bagus untuk kita, untuk generasi akan datang. Tapi ada juga risikonya apabila pokok tu bila dah tua akan tumbang. Betul. Dalam cuaca seperti ini, apakah cara yang kita boleh lakukan? Pihak PBT, apakah peranan mereka? Kita terus memperkenalkan tetamu kita di studio pagi ini, Cik Roslan Yaakob, iaitu seorang arboris. Arboris ni kalau anda ingin tahu adalah mereka sebagai pakar yang memberi perundingan untuk cara penyelenggaraan pokok, cara untuk kita mengadaptasikan kehadiran pokok itu dalam kehidupan kita dengan selamatnya. Dan juga sama kita menerusi atas talian Yazid. Yep, siapa tu? Kita bersama dengan Landscape Architect Zulkifli bin Endut, pengarah Jabatan Pembangunan Landscape dan Rekreasi di BKL. Assalamualaikum Cik Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan, jom kita bercerita mengenai pokok lah. Okey, kita tahu memang kita seluruh rakyat Malaysia inginkan kehijauan. Memang inginkan pokok-pokok itu hidup. Tapi ada risiko-risikonya yang perlu kita tanggung apabila kita biarkan pokok itu terlalu lama ataupun dengan keadaan cuaca yang mungkin boleh menyebabkan risiko pokok-pokok itu tumbang. Tapi sebelum kita cerita pasal tumbang, kita cerita pasal kelebihan dulu. Cik Roslan, mungkin Cik Roslan boleh ceritakan kelebihan pokok-pokok ni. Apa yang membuatkan kenapa kita kena pelihara? Okey. Kalau kita bercakap tentang pokok ni adalah satu makhluk yang Allah jadikan di mana dia mempunyai satu proses. Salah satu proses dia adalah penapis, mengeluarkan oksigen daripada proses fotosintesis. Pembuat makanan dia tu dia menghasilkan satu proses dipanggilkan fotosintesis, dia menghasilkan oksigen untuk kita punya ni. Kalau kita ikut kajian, salah satu kajian US mengatakan bahawa 4 batang pokok utama yang sudah matang, yang sudah besarlah, bukan yang anak pokok, dia contribute kepada oksigen digunakan pakai oleh satu orang manusia sepanjang hayat. 4 pokok? 4 pokok untuk satu manusia? Untuk satu manusia. Sepanjang hayat? Sepanjang hayat. Dia punya calculation dari segi oksigen, di penerimaan oksigen dan dikeluar masuk. Dan juga elemen lain juga, pokok dia mempunyai pengurangan suhu secara drastik. Ada beberapa kajian di Kolkata, universiti di Malaysia pun ada menunjukkan bahawa pengurangan tentang 2 darjah ke 4 darjah Celsius di kawasan yang ni. Kalau kita melihat pengiraan itu kan Haziq, sebenarnya pokok kena melebihi populasi manusia kat dunia ini. Betul memang tak? Perlu, memang Betul perlu. Tak? Tetapi dengan keadaan cuaca, dengan kita risau, ironinya kat sini kita terpaksa menyelenggara, terpaksa memusnahkan ataupun menghilangkan setengah pokok yang mungkin memberikan satu bahaya kepada diri kita. Mungkin Cik Roslan sendiri boleh kongsikan apakah cara untuk kita mendapat keseimbangan dalam sudut pandang keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini supaya tidak berbahaya bagi kita dengan kewujudan pokok. Okey, kalau kita perhatikan sekarang, pokok bila dalam keadaan habitat yang asal, dia tumbuh dengan dalam keadaan yang orang kata equilibrium. Equilibrium dia very sekata lah. Okey. Tetapi bila ada kacau ganggu disebabkan oleh pembangunan, ruang yang sempit, di mana kita terpaksa, pihak PBT terpaksa membuat jalan, buat rumah di samping, di sisi. Jadi terlibatlah pemotongan akar, ketumpatan tanah, menyebabkan ada kesan dari segi pertumbuhan pokok. Pasal pokok ni dia punya kadar pertumbuhan yang tersendiri. Bila pokok mempunyai kadar pertumbuhan yang cantik, yang bagus, mengikut spesies-spesies yang tertentu dan habitat asal, dia mendapat satu rupa bentuk yang paling seimbang. Bila dia seimbang, maknanya dia adalah more or less kata safe kepada ekosistem yang berdekatan lah. Ya, maknanya bila kita cakap pasal keseimbangan, maknanya elok kita kekalkan apa yang ada sekarang.